Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada, salam sejahtera, shalom, dan biarlah Tuhan memberkati kita dengan kekuatan, semangat, kesehatan, kesejahteraan, dan kesempatan untuk selalu menjadi berkat. Allah membuka sejarah manusia dalam ruang dan waktu dengan satu kata kunci, pada mulanya. Selanjutnya, Allah terus bekerja, berkarya, dan lihatlah apa yang terjadi, semua indah pada waktunya. Begitu Allah hadir, maka Dia membawa terang, keteraturan, pemulihan, ada harapan yang baru, bahkan kehidupan. Allah itu Allah yang sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia hadir, Dia Immanuel bersama dengan kita. Mari kita mengawalinya bersama dengan Allah. Kita pada mulanya bersama dengan Allah yang mencintai kita. Selamat beribadah, selamat melayani Tuhan, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. 主内弟兄姐妹们，星期日快乐！
Kita bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. 感谢主，因为今日我们还可以来到主的面前来敬拜他。 Mari kita memulai ibadah ini dengan menyambut Tuhan, dengan menyanyikan pujian, kemuliaan, dan hormat. 让我们一起来歌颂主。 Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana puji Tuhan bersorak umatmu. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Utusan Allah kami, mubaraklah. Kau sengsara pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang bakar. Kau terima pujian yang kami naikkan. Ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendasari ibadah kita dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang mencipta langit dan bumi. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。 Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. 愿恩惠平安从我们的父并主耶稣基督归于我们。愿与你同在。 Jemaat yang terkasih, mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. 让我们来到主的面前做认罪祷告。 Saya akan mendoakan doa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Bapa, kami akui di hadapan-Mu seringkali dalam kehidupan kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seringkali dalam kehidupan kami, jalan kami menyimpang daripada apa yang Kau kehendaki. Akibatnya, keluarga kami, teman kami, orang di sekitar kami, mereka mungkin merasa terluka akibat ulah kami. Bapa, ampunilah kami. Bapa, kami mohon kiranya Kau juga yang pulihkan mereka yang telah kami sakiti. Dan kiranya juga Engkau pulihkan hati kami. Bapa, kami memohon kepadamu untuk dalam perjalanan hidup kami ke depan, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap pengampunan yang boleh Engkau beri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut berita anugerah dengan bangkit berdiri. 让我们一起站立，领受上帝的慈爱恩典。 Dan terimalah berita anugerah keselamatan yang tercantum dalam Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. 耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成水白；
虽红如丹颜，必白如羊毛。这是上帝的慈爱恩典。感谢主，感谢主。 Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. 让我们预备心的领受上帝的话语。 Mari kita nyanyikan pujian bahwa benar-benar kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. 我们唱诗，主啊，我渴望你。 Bapakku rindu menyenangkanmu, ajakku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa, kami rindu untuk menyenangkan-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, Layakkan aku, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita mohon pada Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman pada hari ini. 那么祈求主来帮助我们能够理解他的话语。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa yang baik, saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu lah yang menguatkan kami dan menuntun hidup kami. Bapa, kiranya Engkau yang urapi kami berdua yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami katakan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, bukalah setiap telinga dan hati kami, sehingga firman yang boleh kami dengar itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami,
Dan kiranya firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Bapa, pimpin jalannya pemberitaan firman pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 43 sampai dengan 51. 约翰福音第1章43至51节。 Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau Allah, anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Haleluya. Tema ibadah kita pada hari ini adalah memahami, mengalami, melakukan. 我们今早的主题是理解、经历以及执行。 Saya akan memulainya dengan membuat sebuah ilustrasi. 我先来讲一段故事。 Suatu ketika Upin dan Ipin, dua orang anak yang baru berumur 6 tahun, mereka sedang mencari tahu cinta itu apa. 有一天，有2个6岁的孩童，就是吴彬、一彬，正在讲述什么是爱情呢？ Kemudian mereka berdua mengingat bahwa ada kakak mereka yang bernama Fernando. Dan kemudian mereka hendak menanyakan pada Fernando. 然后他们记得有一个哥哥，就是 Fernando， 他们就是要去问他。 Mereka memilih Fernando karena Fernando adalah seorang yang pintar dan juga dia memiliki prestasi yang baik di sekolahnya. 他们觉得 Fernando 是一个很有智慧的人，很聪明的人，然后在学校成绩也很好。 Kemudian ketika mereka bertanya tentang cinta, Fernando menjawab seperti ini. 当他们问 Fernando 的时候，他就这样回答： Cinta adalah suatu emosi dan kasih sayang yang kuat, di mana ada ketertarikan antar pribadi. 他说，爱情呢，就是心理的一种激发，就是对别人的一种爱慕。 Bentuknya bisa dalam pengorbanan diri, perhatian, dan melakukan apa yang diingini oleh orang yang dicintainya. 所以我们就为了我们所爱的人，愿意去牺牲某种东西，比如说是时间、精力。 Kemudian Upin Ipin bingung, mereka tidak puas dengan jawaban seperti itu. 然后这2个小孩听到这个回答，就觉得很诱惑，不明白。 Kemudian mereka ingat, mereka punya juga seorang kakak yang berada di tingkat kuliah dan jago dalam bikin puisi.
然后他们就记得他们有一个哥哥在上大学，然后他很会写诗。 Dan orang ini namanya adalah Raymond. 这个哥哥名叫 Raymond， Dan ketika mereka menanyakan ini pada Raymond, Raymond menjawab seperti ini. 然后 Raymond 就这样回答这两个小孩说 Cinta itu seperti ini loh rasanya. 爱情其实是这样的， Pokoknya kalau ketemu dia, waduh jantung berdebar-debar, keringat dingin, kadang-kadang suka jadi mulas. 如果你看到你所爱的人呢，你就会心跳加速，然后冒冷汗，然后就觉得全身无力。 Kemudian Upin berkata pada Ipin, kalau mules setiap hari juga saya suka merasakan mules. 然后兵就对他的兄弟说：“我每天也会就有这样全身无力的感觉， Tapi itu kan bukan cinta. 但是这不是爱情啊。” Mereka tidak puas dan kembali bertanya kepada orang lain. 他们还是觉得回答的不满意，然后他们就再去找别人问这个问题。 Mereka bertanya kepada Mukidi, seorang tukang ojek online. 然后他们就问一个网上的一个司机穆吉林， Mukidi ini dia seorang yang punya pacar. 他是一个有女朋友的人， Dan ketika ditanya, Mukidi menjawab seperti ini. 然后他就这样回答说： Awalnya sih saya coba-coba anterin dia. 我本来是接送他回家， Ya saya cuma antar dari sekolah dan ke rumah saja. 我只送他去学校，然后回家。 Tapi lama-lama saya kemudian memenuhi setiap kebutuhan dia. Ketika dia butuh apa, saya coba untuk penuhi. 然后久而久之，他所有的需要我就会满足他， Dan lama-lama saya jadi begitu mengasihi dia. 然后我就觉得越来越爱惜他。 Apa yang dia mau, saya turuti. 他所想要的我就会给。 Kemudian Upin Ipin juga tetap bingung. 这两个小孩还是觉得很 Ini 疑惑。 Mukidi ini sedang tahu tentang cinta atau memang dia bucin, budak cinta? 他是真正的懂得爱情呢，还是恋爱盲目呢？ Nah saudara-saudara, kenapa saya ceritakan ilustrasi ini? 为什么我要讲述这个故事呢？ Kita perhatikan Fernando. 我们来看 Fernando， Dia memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang cinta, 他有这个对爱情的知识， tapi hanya sebatas teori. 但只是理论而已。 Dan kita lihat Raymond, 然后我们看 Raymond， dia hanya memiliki pengalaman tentang cinta. 他有恋爱的经历， Sementara Mukidi, dia melakukan perbuatan cinta. 但这个穆吉利呢，他去执行他所爱的。 Nah saudara-saudara, inilah yang mereka lakukan ketika mereka berjumpa dengan sang cinta. 这样就是他们见到他们所爱的人，他们就会这样做， Bisa berbeda-beda. 会都不一样。 Nah demikian juga setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belum tentu caranya sama. 然后每个人遇见主的时候，也有着不一样的方式。 Ada yang prosesnya dia memahami terlebih dahulu. 有些人他是先了解， Pemahamannya berasal dari pembacaan tentang Alkitab, 从哪里了解呢？就是他读的圣经， mendengarkan khotbah-khotbah. 聆听的道。 Tapi ada juga yang prosesnya adalah mengalami terlebih dahulu. 但是也有些人呢，他是先经历与主的这个关系， Dia pernah mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan, di mana Tuhan sangat baik kepada dirinya. 他有一个属灵的经历，就是主对他很好， Tuhan menolong dirinya. 主帮助了他。 Dan sampai dia menangis di hadapan Tuhan karena perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan. 然后他因为他与主单独相遇，他觉得很伤心痛哭、感动。 Namun ada juga yang prosesnya dia melakukan terlebih dahulu. 但是也有些人呢，他就会先去执行， Jadi pengenalan akan Tuhan dimulai dari pelayanan. 他先去侍奉。 Saya pernah menemui seorang yang seperti ini. 我遇见过这种人， Awalnya dia tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang Tuhan dan juga tidak memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. 他本来没有
没有很多主的这个知识，也有没有什么经历。 Tapi suatu ketika dia diajak menjadi seorang guru sekolah minggu, kemudian dia mulai melakukan pelayanan. 但是他就是朋友邀请他来主日学侍奉， Dan di situ dia mulai mengenal dengan Tuhan. 他就慢慢的开始认识了主。 Nah, kita tentu saja tidak perlu meributkan mana yang paling baik di antara ketiganya. 我们也不用去猜测这3种方式哪一个是最好的。 Namun yang perlu kita pikirkan bagaimana setiap proses ini kita jalankan dan kita kembangkan semuanya. 我们只要关注这个，我们怎么去发挥。 Nah, dalam bacaan Injil yang tadi telah kita baca, ini ada 2 orang murid Yesus yang mengalami perjumpaan dengan cara yang berbeda. 我们刚才所读的经文就讲述有耶稣的2个门徒有不一样的方式来遇见主。 Yang pertama ketika Yesus berjumpa dengan Filipus. 第一个就是腓利， Filipus ini berasal dari daerah yang sama dengan Andreas dan Petrus, yaitu di Betsaida. 腓利呢，他是跟安德烈和彼得同城的人，就是波塞大。 Kita perhatikan bahwa pengetahuan Filipus tentang Yesus masih sangat minim, masih sangat terbatas. 我们可以看到，这个腓利对于耶稣的知识是很浅的， Pengetahuan dia tentang kitab-kitab suci juga masih sangat sedikit. 他对众先知的书也是很少的认识。 Tapi yang menarik adalah ketika Yesus mengajak Filipus, dia mau untuk mengikuti Yesus. 但是呢，当耶稣邀请他跟随耶稣的时候，他就这样同意了。 Jadi kita bisa lihat bahwa Filipus ini dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dengan pengetahuan yang sangat sedikit. 然后我们可以看到，就是这个腓利啊，跟随耶稣，虽然他只有很少的这个知识， Tapi dia terkesan dengan perjumpaannya bersama dengan Yesus. 但这个跟耶稣遇见的时候，是让他印象深刻的。 Dan dia mau mengikuti Yesus, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. 他想要跟随耶稣，执行耶稣所说的旨意。 Nah, saudara, setelah Filipus ini mengikuti Yesus, kemudian pengetahuannya dan pengalamannya semakin bertumbuh. 然后跟随耶稣后，他对耶稣的这个知识会越来越的增长。 Nah, saudara-saudara, ini maksudnya apa? 什么意思呢？ Kalau hidup kita pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita merasa pengetahuan kita tentang Tuhan masih sedikit, kita jangan kecil hati. 如果我们与主相遇了，然后我们觉得我们对主的知识很少，不用灰心。 Berarti yang perlu kita kembangkan adalah pengetahuan kita tentang Tuhan. 然后我们就是要去学习， Sehingga- 认识更多的知识， Sehingga pengalaman kita bersama dengan Tuhan bisa lebih dimaknai. 让我们跟主的经历能够更深的去体会。 Dan ketika pemahaman kita semakin berkembang, akan lebih memudahkan dalam mencari dan melakukan kehendak Tuhan. 让我们更能够去理解主的旨意，我们去执行。 Nah, ya tentu saja dalam membentuk pengetahuan kita ya dilakukan dengan membaca dan menungkan firman 我 Tuhan. 们怎么能得到这些知识呢？就是要读主的圣经。 Nah, itu yang pengalaman tentang Filipus. Sekarang berbeda perjumpaan Nathanael dengan Yesus. 那刚才是腓利的经历，我们来看拿单叶的经历怎么样呢？ Nathanael ini sebetulnya sama dengan Bartolomeus yang juga murid Yesus. 拿单叶跟巴夺罗麦一样的是主耶稣的门徒， Dia bertemu dengan Yesus sebetulnya karena didatangi Filipus terlebih dahulu. 他遇见主呢，是因为腓利来邀约他。 Filipus ini tahu bahwa Nathanael ini adalah seorang yang cukup berpengetahuan tentang Tuhan, tentang kitab-kitab. 腓利知道这个拿单叶呀，对这个众先知的书记有所了解。 Oleh karena itu ketika itu Filipus datang kepada Nathanael dengan penuh semangat untuk memberitahukan bahwa Yesuslah sosok yang selama ini kita cari-cari dan kita nantikan. 所以他来到拿单叶的面前，对拿单叶说：“律法所写的和众先知所写的那一位来了。” Ini sesuai loh dengan perkataan Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. 就是摩西在律法上和先知所记的那一位一样的， Ini loh Yesus orang Nazaret, anaknya Yusuf. 就是
约瑟的儿子耶稣。 Tapi kita perhatikan reaksi dari Nathanael. 然后我们看拿但业有什么回应呢？ Nathanael tidak mudah percaya karena dia memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab. 他因为有很多这耶稣的知识，然后他没有就这样轻易的相信。 Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? 他说：“那撒勒还能出什么好的吗？” Jelas dalam kitab ini kita lihat bahwa Nathanael meragukan tentang Yesus. 那我们就可以看到那但业他有点疑惑， Bahwa tidak ada nubuatan di kitab-kitab yang menyatakan bahwa seorang Mesias datang dari Nazaret. 因为众先知没有一个人说这个美赛亚是来自于拿撒勒来的。 Dan belum lagi saat itu Nazaret adalah dipandang sebagai daerah yang rendah. 当时这个时代，拿撒勒是不被看好的一个地方。 Dan ketika Nathanael meragukan ini, Filipus dia tidak mau mendebat Nathanael. 当他疑惑的时候，腓力也没有去争辩， Karena Filipus tahu, ini Nathanael ini lebih pintar dari saya, lebih banyak pengetahuannya daripada saya. 因为腓力知道说那但业比他更有知识。 Tapi Filipus tidak bisa menyembunyikan pengalamannya bertemu dengan Yesus. 但是腓力也无法去隐藏他遇见主的这个喜悦， Maka dari itu Filipus mengajak Nathanael, mari lihat. 所以他邀请拿但业说：“来吧，你去看。” Walaupun sebetulnya Nathanael ragu, tapi dia tahu Filipus ini adalah seorang yang tulus. 虽然拿但业不是很相信，但是他相信他这个朋友是很诚实的， Maka Nathanael datang untuk membuktikannya. 所以他要去自己看清楚。 Kita lihat bahwa persahabatan yang otentik antara Filipus dan Nathanael akhirnya bisa membawa mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. 我们可以看到这两个人腓力和拿但业他们的真正的友情，能够把他们带到主的面前。 Saudara, ini sebetulnya bisa mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, kita pun juga memerlukan sahabat untuk saling menguatkan dan membawa kita untuk datang kepada Tuhan. 这也提醒我们在我们跟随主的这个道路上，我们也需要朋友来与我们，让我们更坚固。 Kemudian kita lihat kembali lanjutan kisahnya. 让我们再看这个故事。 Yesus melihat Nathanael datang, kemudian Yesus mengatakan ini kepada Nathanael. 耶稣看到拿但业来找他，然后对他说 Lihat, ini orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya.：“ 看了，这是个真以色列人，他心里没有诡诈的。” Apa maksud Yesus mengatakan ini kepada Nathanael? 耶稣对拿但业说：“这句话是什么意思呢？” Yesus tahu Nathanael itu meragukan dirinya. 耶稣知道这个拿但业有点疑惑， Tapi kita perhatikan Yesus tidak marah. Bahkan sebaliknya, Yesus hendak membuat Nathanael yakin tentang siapa dirinya. 耶稣不单没有生气，他反而要让这个拿但业更加坚信他自己是何人。 Israel adalah nama lain dari Yakub. 以色列是雅各的另一个名字， Yakub itu adalah seorang penipu. 雅各呢是一个骗子。 Nah, di sini Yesus hendak menegaskan bahwa Nathanael bukanlah seorang penipu seperti Yakub. 耶稣在这里呢是要强调说，拿但业呀不像雅各是一个骗子来的， Makanya dikatakan dia sebagai Israel yang sejati. 所以耶稣说他是一个真正的以色列人。 Nathanael adalah seorang yang mengatakan apa adanya dan itu artinya tidak ada kepura-puraan dalam dirinya. 拿但业呢，他是实话实说的，他心里是没有诈骗的。 Kemudian tentu saja ketika Yesus mengatakan itu Nathanael heran. 然后耶稣说了之后呢，拿但业就更疑惑了， Kok bisa dia mengenal aku? 他怎么会认识我呢？ Bertemu saja belum. 我们都还没见过面呢。 Kemudian dia mengatakan bagaimana engkau mengenal aku? 然后他就问你怎么知道的呢？ Dan belum selesai keheranan Nathanael, Yesus mengatakan sesuatu yang lebih mencengangkan Nathanael. 然后耶稣再次又说一句让他更加纠结的一段话。
Yesus berkata, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. 他说，菲利还没有去见你的时候，我就在无花果树下看到你了。 Saudara, ketika kita baca ini perkataan ini kok bisa meyakinkan Natanael? 然后我们就开始纠结呢，这句话怎么就这样能够让这个纳但业有决心了呢？ Nah, tentu saja untuk kita yang tidak memiliki pengetahuan seperti Natanael pasti akan bingung. 那如果我们没有像纳但业有这样的很多的知识的话，我们可能就很晕。 Saudara, ketika Filipus memanggil Natanael, Natanael saat itu sedang berada di bawah pohon ara. 当菲利去找纳但业的时候，他在无花果树下， Dan dia sedang merenungkan tentang firman Tuhan dan juga merenungkan kapan Mesias itu akan datang. 他正在思想着美赛亚什么时候会来，然后他正在学习圣经。 Maka dari itu kita bisa lihat dua kitab dari para nabi. 那么可以看两则 Dalam Hosea 9 ayat 10 kita bisa perlihatkan 我们可以打开《何西亚书》第9章第10节， bahwa di situ dikatakan bahwa Tuhan melihat Israel itu seperti buah pohon ara. 我们在这里可以看见，主认为以色列人就像无花果树一样。 Dan Yesus mengetahui bahwa Filipus memanggil Natanael ketika Natanael di bawah pohon ara, dan Yesus mengatakan bahwa dia melihat hal itu terjadi. 然后耶稣就是对他们说，他就是在无花果树下看到他们的。 Berarti berdasarkan hal tersebut, Yesus hendak menyamakan dirinya dengan Allah. 耶稣就把自己的地位攀升成是主。 Dan dalam Zakaria 3 ayat 10, 然后在撒该利亚书第3章第10节， dikatakan bahwa ketika Tuhan memulihkan Israel, setiap orang akan mengundang temannya di bawah pohon ara. 就是当主兴起以色列的时候，他们都会请他们的领舍坐在无花果树下。 Dan berarti ini adalah seperti tepat nubuatan yang dilakukan oleh Zakaria. 那就是就像撒卡利亚书所记载的一样。 Dan dalam hal ini Yesus sedang menegaskan bahwa akulah Mesias yang selama ini engkau nanti-nantikan. 耶稣要对他们说：“我就是你们所等待的那个美赛亚。” Itulah maksud dari aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. 就是耶稣说这一句话的意思，就是我在无 Sehingga 花 akhirnya 果树下看到你。 Sehingga akhirnya Natanael berkata, Rabi atau guru, engkau anak Allah dan engkau raja orang Israel. 所以纳但业就回答说：“拉比，你是上帝的儿子，你是以色列的王。” Dan ketika Natanael mengetahui jati diri Yesus, apakah berhenti sampai di situ? 但是纳但业知道耶稣是何人的时候，他就这样停止了吗？ Tidak. 不是的， Sekarang Yesus mengajak Natanael untuk melihat sesuatu yang lebih besar daripada itu semua. 耶稣要邀请他们看更大的事情， Dengan catatan apabila Natanael mengikuti dia. 但是条件呢，就是纳但业要跟随耶稣。 Ini artinya adalah ketika kita belajar tentang firman Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu saja tidaklah cukup. 所以呢，就是要提醒我们说，如果我们学习主的话语，我们去经历是不够的。 Nah, kita perlu melakukan kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. 我们要在我们的生活当中去执行主的旨意。 Dan Tuhan akan menjanjikan kita akan melihat hal-hal yang besar, sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Natanael. 主就应许我们说，我们就会像菲利和纳但业一样，看到更大的事。 Nah, saudara, dari kisah ini kita bisa lihat suatu hal yang indah. 那这个故事呢，我们学习到很多很美好的功课。 Tuhan mengenal diri kita. 主是认识我们的， Dan Tuhan tahu pergumulan dan keraguan-raguan, kekhawatiran kita. 主也知道我们的挣扎、我们的疑惑、我们的担忧。 Tuhan memperhatikan kita bahkan sebelum kita datang kepada Tuhan. 主是关注我们的，甚至我们还没有来到他面前之前， Dan Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang luar biasa
kepada kita kalau kita mau untuk mengikuti Dia. 然后，如果我们愿意去跟随主的话，他会展现给我们看更大的事情。 Nah pertanyaannya, maukah kita datang kepada Dia dan mengikuti Yesus? 那问题是我们是否要来到主的面前跟随他呢？ Nah saudara yang terkasih, dari perjumpaan Yesus dan Nathanael kita bisa belajar beberapa hal. 主与那单夜的相遇呢，我们可以学习到这几点。 Pengetahuan tentang Allah itu penting. 我们对主的知识是很重要的， Karena itu sebagai sarana kita untuk memahami tentang Allah. 因为这是要我们能够去理解主的一个工具。 Tapi itu tidak cukup tanpa adanya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. 但是如果我们没有与主经历呢，那是不够的。 Membaca Alkitab, buku rohani penting. 我们读圣经、读属灵的书是很重要的，没错。 Tapi apakah sebetulnya kita juga merindukan perjumpaan dengan Dia secara pribadi? 但是我们是否也渴望单独的与主相遇呢？ Nah, apakah kita juga rindu untuk diri kita diperbaharui oleh firman-Nya dari waktu ke waktu? 我们是否也很渴望上帝的话语能够不断的来更新我们呢？ Pengalaman dengan Allah juga penting, 我们与主的经历也是很重要， tapi juga perlu ditunjang dengan pengetahuan dan pengenalan tentang Allah. 但是我们也要拥有认识主，然后对主有正确的知识。 Nah, tanpa adanya pengetahuan yang benar tentang Allah, maka bisa saja kita disesatkan oleh perasaan diri kita sendiri. 因为如果没有正确的知识，我们恐怕会被自己的心情所迷惑。 Jadi sebetulnya firman Tuhan ini, pengetahuan kita ini untuk menguji apakah yang berbicara kepada kita itu suara Tuhan atau jangan-jangan suara kita sendiri. 所以呢，我们对主的这个知识呢，能够告诉我们说，我们听到的呢是自己的心声，还是主对我们所说的话？ Maka diperlukan dasar yang benar, yaitu ini Alkitab, firman Tuhan. 所以我们要有正确的基础，就是主的话语。 Misal ketika kita suatu hari membutuhkan uang, 比如说，我们有一天需要一些钱， kita berdoa pada Tuhan dan Tuhan berjanji akan menolong kita. 然后我们祷告，然后上帝就应许说会来帮助我们。 Dan tiba-tiba di depan kita ada seorang yang menjatuhkan uangnya tanpa sengaja. 然后在我们面前就有一个人不小心把钱落在地上了。 Kalau orang yang tanpa dasar yang benar, dia akan mengatakan, oh ini nih jawaban Tuhan, ini bantuan dari Tuhan, terima kasih Tuhan. 啊，如果没有正确的基础的人，他就会说啊，这就是上帝所帮助的，感谢主。 Tapi kalau dasarnya firman Tuhan, dia akan mengatakan, ini bukan milik saya harus mengembalikan pada orang yang menjatuhkannya. 但是如果他有真正的基础的话，他会说啊，这不是属于我的，我要把它归还给属于他的人。 Memahami, mengalami Tuhan adalah suatu hal yang baik. 我们理解主，能够经历主，这是好事。 Namun tanpa melakukan kehendak Tuhan, maka semuanya itu pun juga akan sia-sia. 但是呢，如果我们没有去行主的旨意的话，这些都会是白费的。 Ibaratnya kita tahu, kita memiliki pengetahuan bahwa olahraga itu baik. 比如说，我们知道运动是很好的， Baik untuk kesehatan kita dan kita pernah berolahraga dan kita merasakan juga manfaatnya. 我们知道运动对我们的身体很好，我们也去运动过，我们也有得到这个好处了。 Namun pada kenyataannya sekarang kita tidak pernah lagi berolahraga. 但是如果现在我们就没有再去运动了， Tidak melakukannya lagi. 没有再去做任何运动， Pengetahuan dan pengalaman kita akan sia-sia. 我们所得到的知识、所经历过以前经历过的运动就会白费了。 Demikian juga ketika kita telah mengenal Tuhan, pernah mengalami Tuhan, namun tidak mengikuti kehendak-Nya, maka sebenarnya kehidupan kita menjadi sia-sia atau tidak berbuah. 所以呢，如果我们曾经理解过主，然后经历过主，然后现在没有去执行主的旨意的话，那就以前的这一切都会是白费的。 Padahal Allah hendak menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa ketika kita mengikuti jalan Tuhan. 主要我们跟随他的道路，然后他要把更大的事情展现给我们看。 Nah untuk itu
kita perlu renungkan kembali. 所以我们要再次的去思想， Maukah kita belajar untuk memahami Allah, mengalami Allah, dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. 我们要去学习去理解主、经历主，而且去执行主的主意。 Kiranya Tuhan yang memimpin kita. 希 Amin. 望主来帮助我们，感谢主。阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kita kepada Tuhan dengan melakukan pengakuan iman rasuli. 那我们一起站立，一起来宣告我们的信仰——使徒信经。 Yang pertama dengan menggunakan bahasa Indonesia, sementara yang kedua dengan menggunakan bahasa Mandarin. 我们先以印尼语，再以汉语。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita ke hadapan Tuhan. 让我们一起进入公祷。 Bapa, kembali kami datang kepadamu. Bapa, ajar kami untuk memahami, untuk boleh mengenal Engkau lebih lagi, dan mengalami relasi yang akrab dengan Engkau, dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mohon Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami dalam menjalani kehidupan. Bapa, secara khusus saat ini kami berdoa untuk kesehatan jemaat yang sedang dalam lemah tubuh, dan juga untuk jemaat lansia juga yang mengalami lemah tubuh. Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang hiburkan mereka. Kiranya Engkau yang beri kekuatan kepada mereka meskipun dalam kondisi yang sebetulnya sedang tidak enak. Tapi biarlah mereka boleh tetap merasakan kasih-Mu, boleh tetap merasakan pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Bapa, kiranya Engkau yang curahkan kepada mereka sukacita damai sejahtera. Dan biarlah mereka boleh terus hidup dalam kasih setia-Mu. Dan kiranya mereka boleh mensyukuri tentang setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan Bapa, kami mohon juga kepadamu kiranya jika Engkau berkenan, izinkanlah proses kesembuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kiranya untuk setiap obat-obatan
maupun bantuan dari tenaga medis boleh membantu dalam proses penyembuhan diri mereka. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat. Kami tahu Tuhan tidak mudah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, di mana begitu menekan hidup kami. Mungkin ada yang bergumul tentang pekerjaan mereka, ada yang bergumul dengan kesehatan mereka, dan pergumulan dengan keluarga mereka. Bapak, kiranya Engkau yang ingatkan kembali kepada mereka, agar mereka boleh menaruh harapan yang sejati di dalam Engkau. Mereka boleh memandang kepada Engkau dalam menyelesaikan setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan, tolong bantu mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalani pemerintahan di negara kami, di negara Indonesia tercinta. Biarlah apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar. Dan kiranya mereka boleh memperhatikan kehidupan rakyat Indonesia. Dan biarlah kiranya Indonesia ini dipenuhi dengan kemuliaan Engkau. Bapa, inilah doa syafaat yang kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat terkasih, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita karena Tuhan telah menolong dan menuntun kita sampai dengan hari ini. Marilah kita nyatakan syukur kita dengan mendasarkan dari firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 奉献经文，无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，接着他感谢父神。 Saudara-saudara terkasih boleh menyalurkan persembahan saudara, rasa syukur saudara melalui rekening-rekening dari jemaat masing-masing yang ada di Klasis Priangan. Kami persilahkan dan mari kita memuji Tuhan sambil mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kita.成为神儿女，我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民，因着耶稣的洁净，因着耶稣如光明，因着耶稣同享复活的生命。 同享生命的喜悦，同在主爱中连结，因着耶稣同受丰盛的产业，因着耶稣同敬拜，因着耶稣蒙慈爱，因着耶稣彼此恩慈来相待，活在喜乐中欢唱，我与苦难同哀伤，因着耶稣同得人生的风浪。 Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita memberikan persembahan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. 一起祷告。 Bapa, inilah rasa syukur kami kepada Engkau. Kiranya kami boleh memberikan ini dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Dan kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kiranya Engkau yang pakai setiap persembahan yang kami berikan ini, sehingga setiap orang yang mengelolanya boleh melakukannya dengan bijak dan sesuai dengan kehendak-Mu.
Inilah rasa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita selalu ingat bahwa ketika kita diutus, Tuhan ingin supaya kehidupan kita bersinar. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang-orang, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar mengiru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang terkasih, mari kita menerima berkat dan pengutusan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat bersaat teduh.